Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-253, Babu karamatil awliya'i wa fadlihim. Bab karamat. Bahasa Melayu kata keramat. Karamah ataupun keramat para wali dan keutamaan, kelebihan, fadilat wali-wali Allah. Ini perbincangan kita tentang ada di kalangan hamba Allah ini, Allah beri kepada dia kelebihan yang begitu besar, disebut dengan nama karamat. Mana orang yang punya kemuliaan, itu mana karamat. Karamat artinya orang yang mempunyai kelebihan, kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Apa makna karamat? Tanda situ. Karamah ataupun karamat, iaitulah perkara-perkara yang menyalahi adat. Amrun khariqun lil adat, perkara yang menyalahi adat, yang Allah zahirkan dia di atas tangan para pengikut Rasul. Para pengikut Rasul, sama ada Allah Ta'ala nak muliakan mereka ataupun menolong untuk membela kebenaran. Jadi karamat ini ada sungguh, bukan tak ada. Cuma bagaimana kita nak menangani orang-orang yang mendakwa mereka ada karamat. Ini jadi masalah kita ni. Yang jadi masalah kita, bagaimana kita nak nilai orang ni karamat sungguh, orang ni bahasa jenis mengaku saja. Jadi para ulama, ini kena tanda sikit, penjelasan ini penting. Perkara-perkara yang menyalahi adat ini berlaku, yang pertama sekali yang berlaku kepada Nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi yang berlaku kepada Nabi itu dia panggil mu'jizat. Yang berlaku kepada Nabi, nama dia mu'jizat. Yang kedua, yang berlaku kepada wali-wali Allah. Wali Allah ini iaitulah orang-orang yang beriman yang kita akan sebut ni. Siapa wali Allah? Yang pentingnya kita bincang tentang benda yang menyalahi adat ini berlaku. Yang pertama sekali kepada Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kalau berlaku kepada Nabi, dia panggil mu'jizat. Mu'jizat, ayatun, tanda-tanda kenabian. Sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam, tongkat dia jadi ular, boleh telan habis tali-tali kepunyaan ahli sihir Fir'aun, ambil habis dia. Nabi Isa alaihissalam boleh menghidupkan orang mati, orang yang sakit kulit bertapur habis ni, mari Nabi Isa dia gosok sembuh. Orang buta dia gosok celek, itu dia panggil mukjizat. Mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun banyak, yang kita akan baca dalam hadis-hadis ni. Sebahagian daripada hadis yang menyebut tentang mukjizat dan juga karamat. Jadi itu dua. Yang pertama, yang kedua iaitulah mukjizat yang berlaku kepada wali-wali, yakni kepada bukan Nabi. Sebagaimana berlaku kepada Sayyidah Maryam. Dalam ayat ini Imam Nawawi bawa cerita Maryam, bagaimana Maryam ini boleh gegarkan umbi tamar. Kalau gegar batang tamar boleh tahan, ni umbi dia ni. Macam mana seorang perempuan yang tengah sedang sarap nak beranak boleh gegarkan pokok tamar, boleh gonjang. Dan juga berlaku kepada lain-lain lagi, banyak lagi. Kalau kita baca, ada sebuah kitab namanya Karamatul Awliya. Baca dalam ni memang benda pelik-pelik, ajaib-ajaib yang berlaku.
Yang dua ni tak ada masalah. Mengikut Ahlus Sunnah, itulah kepahaman kita. Mukjizat para nabi, karamat para awliya. Yang ketiga, benda-benda pelik. Ini jaga. Yang ketiga ni kena tanda baik. Alladhi yuzhiruhu Allah ala yadil musya'wizin. Benda-benda pelik, ajaib yang berlaku kepada ahli-ahli musya'wizin, iaitulah kepada ahli-ahli sihir yang menggunakan jin dan syaitan. Pelik juga dia pun. Pelik tak pelik apa dia? Macam mana orang tak percaya kepada dia? Turun-turun kereta, tok bawa mari tilik tengok. Awak ni sakit sekian. Cerita detail penyakit kawan ni, tak boleh tidur malam, waktu petangnya pening, sekian cerita. Allahu Akbar, tak masuk selalu besar tok bawa ni. Becok dia. Tak sempat nak cerita, turun kereta tu boleh tahu. Ini dia panggil musya'wizin, golongan-golongan ahli-ahli sihir yang berkawan dengan jin. Qarin, jin dia tahu. Jin hak duduk dengan kita ni, qarin ni, di SMS ke jin tok bomo tu, dia bagi tahu orang ni sakit apa. Bila kita turun kereta tu, bomo tengok dah, jin bagi tahu dah sekian. Dia pun bagi tahu. Itu permainan jin belaka. Bukan mukjizat, bukan ada karamat. Dia tu permainan jin syaitan, tapi nampak ajaib lah dia tu. Pelik, menyalahi adat. Yang keempat, iaitulah Allah Ta'ala zahirkan benda ajaib kepada pendusta-pendusta. Siapa dia pendusta di sini? Orang-orang yang mengaku jadi nabi. Pelik. Zaman kita hari ni, orang-orang yang mengaku ni sebagai wali-wali besar, sedangkan dia ni pembawa ajaran sesat. Ini pun pelik. Pelik tak pelik apa ajaran sesat ni? Dia boleh tahu ni pengikut dia ni, awak dalam hati sekian. Allahu Akbar. Anak murid dia pun tak masuk selalu. Besar tu guru kita ni tahu selalu. Mu hari ni tak cukup dia zikir 5,000 banyak leka, banyak main. Kita punya kerja rumah yang diberi semalam tak cukup, dia teka ya. Tengok nampak muka kawan ni malah ni, teka kena selalu. Jadi bila kena, sudah 2-3 kali kena, 5 kali tak kena tu tak tenafi dah, dia panggil tetua. Sebagaimana berlaku pada Musailimatul Kazzab, dia dakwa dia ni nabi. Jadi ceritanya di kawasan dia tu telaga tak banyak air. Air ada sikit. Dia ni dakwa dia jadi nabi. Jadi kalau nabi ni kalau dia ludah dalam telaga, jadi air tu jadi banyak. Sebagaimana nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang pergi jumpa lah dengan Nabi Musailimah ni. Tok Syekh, telaga kita tu kering lah, tak ada air. Minta Tuan Syekh pergi tunjuk keramat sikit, ludah dalam telaga. Apa jadi? Bila dia pergi, dia ludah tuh dalam telaga, air telaga kering terus. Ini dia panggil benda yang ajaib. Allah nak memalukan pendusta-pendusta ni. Ini berlaku. Jadi pengikut-pengikut ajaran sesat ni macam ni juga. Kadang-kadang dia tunjuk benda yang pelik, yang ajaib. Anak murid dia kata Syekh ada sini ni, ada tempat di negeri dia. Anak murid dia seorang yang kata dah, ada di Malaysia. Ada dua satu masa ada 2 tempat. Itu syaitan satu, ori satu. Ini semua ni musya'wizin, permainan-permainan golongan-golongan kazzabin, dajjalin, pendusta-pendusta yang nak mengabui mata kita. Jadi kita kena hati-hati. Bukan semua orang yang boleh tunjuk benda ajaib itu betul, karamat. Dan kita kena hati-hati, golongan-golongan ajaran sesat ni biasa dia menggunakan ilmu ini untuk menarik minat orang, untuk menarik orang-orang yang taksub pada dia. Jangan main dengan tok guru kita tu, tahu belaka dia. Sudah, kita pun jadi takut lah, jadi macam-macam cerita. Allahu Akbar, macam-macam. Baiklah, itu 4 golongan orang-orang yang dikira ada benda-benda ajaib yang berlaku pada dia. Yang kita naknya yang 2 terawal. Yang pertama sekali, bagi Nabi mukjizat, bagi para wali iaitulah karamat. Timbul lagi soalan, siapa wali? Wali itu siapa? Wali awliya Allah, man humul awliya? Siapa dia wali? Kalau kita hari ni kan, yang kita faham wali ni kan, kalau duk kata tasbih besar tekok ada.
itu wali besar. Lagi besar wali, lagi besar dia punya tasbih. Itu wali. Dalam Quran bagi simple je wali. Tengok dalam ayat yang kita baca ni. Ayat yang pertama dalam perbincangan kita ni, Imam Nawawi bawa ayat surah Yunus 62 hingga 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Allahu akbar. Tengok. Allah kata ingatlah. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka sedih hati. Wali dia tak takut, sebab kalau dia mati pun dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan yang bergembira. Wala yahzanu, tak ada duka cita bagi dia. Amalan dia alhamdulillah, bekalan dia cukup untuk berjalan ke akhirat. Dan mereka ni orang sabarlah. Tak duka cita kehilangan barang-barang dia, dunia pergi, tak ada jadi masalah apa-apa. Yang jadi masalahnya kita ni, yang wali kecil, yang tak jelas lagi keadaan ini jadi masalah. Jadi Allah sebut di sini siapa dia wali Allah? Tanda, letak tanda situ, allazina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang beriman semuanya wali min auliyaillah. Orang yang beriman wali. Kita ni termasuk wali ke tidak? Wali. Cuma tingkat darjat wali itu wali kecil, wali besar, kan? Jadi panas itulah kadang-kadang bergurau, tapi nak sungguh bergurau pun. Saya kata siapa dia boleh jaga 12 rakaat satu hari satu malam sunat rawatib, dia boleh jaga lagi 2 rakaat duha, berapa? 14. Dia boleh istiqamah dengan 3 rakaat witir, 17 rakaat satu hari satu malam. Abu Anas kata, orang ni kalau istiqamah iltizam dengan 17 rakaat satu hari satu malam ini, dia sudah naik taraf wali min auliyaillah. Bukan wali kecil dah, wali darjat tinggi dah di zaman kita hari ni. Ni tapi bercakap juga tak mudah. Tahu belaka. Tanya semaya sunat, itu lupa semua. Itu tak tanya puasa lagi tu. Kalau tanya puasa, Allahu akbar. Nya tanya mesti-mesti kemarah gini. Kemarah pula. Tanya mesti ujian lagi, Allah kenduri banyak. Jadi sejuta alasan untuk tidak puasa itu cukup dalam poket dia. Elak. Dia nak jadi wali 17 rakaat, puasa Senin Khamis, puasa hari Ayyamul Bait, insya-Allah wali min auliyaillah. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kita cubalah. Orang-orang yang tak ada kerja ni, dia ada pencen ni, tua-tua mari duduk pondok ni buat apa? Dia sibuk apa lagi? Tak ada sibuk apa-apa dah. Tak ada sibuk. Sibuk kita je ni ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Wali min auliyaillah. Siapa dia wali? Allazina amanu wa kanu yattaqun, iaitulah bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu wali. Kalau naik darjat wali, apa kita dapat para jemaah sekalian? Apa kita dapat? Tanda situ. Kita akan dapat lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Allahu akbar. Suka ke tidak kita? Di dunia kita boleh bisyarah. Apa makna bisyarah? Khabar gembira dalam dunia lagi kita dapat. Tanda situ. Apa dia khabar gembira yang kita dapat? Di antaranya ar-ru'ya salihah, kata ulama. Kita dapat mimpi-mimpi yang baik, yang indah. Mimpi masuk dalam syurga lah, mimpi duduk dalam kebun taman yang indah. Apalagi kalau mimpi jumpa dengan Nabi SAW, mimpi sungguh ni. Itu dia panggil mimpi. Mimpi-mimpi indah yang kita tengok dalam tidur kita, itu dia panggil busyra. Tapi kalau mimpi takut ya, tidur sedap apa? Allah jatuh dalam parit. Mimpi-mimpi terduduk bangun,
apa nya patut diular contoh, ni dah, ni mimpi karut ni ada masalah. Mimpi nak busyra ni mimpi yang soleh. Satu, kata Nabi SAW, tilka ajilun ajil busyral mu'min. Mimpi yang indah yang baik itu dia panggil khabar gembira, berita gembira yang Allah segerakan pada orang mukmin. Mimpi kita masuk syurga, tapi tak sudah cerita ke orang lah. Ni enggak sedang mimpi malam ni, esok tulis Facebook lalu, oh malam jumpa dengan Nabi, Nabi ajak makan wahtamah. Lepas tu kak mula-mula nak mimpi, lepas tu kak mula nak nipu, dia dua naik taraf. Baik, yang kedua, tanda busyra, lahumul busyra fil hayah. Busyra yang kedua bagi orang yang beriman ini, wali ini, annal insan, manusia itu suka melakukan ketaatan. Allahu Akbar. Bila orang ajak buat ketaatan, dengar ajak azan, suka nak pergi masjid. Dengar ada kuliah, suka nak dengar kuliah. Tengok Quran, suka nak baca Quran, nak tadabbur Quran. Masuk dalam kereta, pasang CD Quran, pasang dengar kuliah. Jadi suka, gembira dengan benda-benda baik. Nabi kata apa? Tanda hadis, man sarathu hasanatuh, siapa dia suka, gembira dengan kebaikan yang dia buat, wasa'atu sayyi'atuh, dia rasa susah hati, serabut perut, duka cita bila dia buat benda tak baik, fazalikal mu'min. Nabi kata itu tanda orang beriman. Kita hari ni macam mana kita nak timbang, nak tahu kita ni beriman molek tak beriman? Tengok, kalau suka buat kebajikan, suka buat ibadat, itu tanda orang beriman. Busyra, lahumul busyra fil hayatid dunya. Kalau buat ibadat pun, Allah, bunyi ibadat kat menyetok selalu. Sakit betih lah, gaut mari lah, macam-macam alasannya korek mari untuk tak pergi masjid. Itu tanda dah tu. Tanda dah tu. Yang ketiga, tanda yang ketiga, busyra yang ketiga, anna ahlal khair yusnuna alih wa yuhibbuna. Orang baik-baik semua pakat puji kita, sayang kepada kita dan menyebut kita. Orang baik-baik sebutlah, oh dia tu, pak cik tu, ustaz tu, fulan. Jadi orang baik sebut kita dengan kebaikan itu tanda busyra yang ketiga. Yang keempat, ketika orang ni nak mati, malaikat mari bagi tahu kepada dia, Allah tahzanu wala alla takhaf wala tahzanu wa abshiru bil jannah. Malaikat mari bagi tahu kepada kita, kamu jangan takut, jangan duka cita, bergembiralah dengan syurga. Tengok tempat dudukmu dalam syurga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang keempat, yang kelima, busyra juga ketika nak mati, malaikat mari kata kepada nyawa dia, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah tayyibah, keluarlah wahai nyawa yang baik, keluarlah. Dia mengalir keluar. Allahu Akbar. Malaikat ambil nyawa dengan husnul khatimah. Yang keenam, al-bisyaratu fil qabri, bila masuk dalam kubur, orang ni akan dapat berita gembira. Malaikat buka kubur kita, maddal basar, yufsahu lahu qabruhu, diluaskan kuburnya sepanjang mata memandang. Subhanallah. Yang keempat, yang ketujuh, al-bisyaratu bil hasyri, dapat khabar gembira ketika mereka duduk di mahsyar, diberi di masa kita dapat khabar gembira, dan seterusnya pergi ke syurga. Tanda apa? Ada 7 khabar gembira, 3-nya di atas dunia lagi kita dapat khabar gembira, kemudian kita dapat khabar gembira waktu masuk dalam kubur dan ke akhirat. Apa jadi tengok ayat ni? Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan bagi kalimah Allah. Mana janji Allah Ta'ala ni tak berubah. Tuhan nak beri baik kebaikan kepada hamba yang taat, sah akan dapat. Zalika huwal fawzul azim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Surat Yunus ayat 62 hingga 64. Ini ciri-ciri siapa dia? Wali Allah. Wali Allah ni ciri-ciri dia apa dia? Iaitulah orang beriman, maka mereka mendapat karamat, mendapat kemuliaan, di antaranya 7 yang disebut tadi. Allahu Akbar. Nak ke tak nak kita? Kalau nak kena jadi wali lah. Nak jadi wali, ni cerita wali ni. Kemudian kita berpindah pula kepada karamat yang Allah berikan kepada Sayyidah Maryam.
Sayyidah Maryam, Allah beri pada dia, bila dia nak beranak kepada Isa, dia pergi ke tepi pokok tamar. Tuhan kata apa? Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya fakuli washrabi wa qarri 'aina. Allahu akbar. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Hei, nak goyang pangkal pohon? Pokok jambu depan tangga kita pun tak lepas. Ni pokok kurma, bukannya kecil. Nescaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu, maka makan dan minumlah serta bertenanglah hati dari segala yang merunsingkan. Tak sedap mikir kat Maryam. Ambil tepuk pokok tamar ni, luruh dia punya rutab, tamar separuh masak untuk dia makan, beri kepada anak dia makan. Subhanallah. Itu cerita Maryam, itu karamat Allah Taala beri pada Maryam. Ayat yang kedua karamat juga, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi Maryam duduk dalam mihrab, dalam masjid dia tu, tempat dia ibadat. Setiap kali Zakaria ni Nabi Zakaria yang jaga dia, mari dia kata apa? Dia akan menemui Maryam di mihrab itu, didapati makanan di sisinya. Hak peliknya, kalau makanan biasa kita kata tak apalah, boleh jadi orang mari hantar. Ni makanan yang ada dekat Maryam, makanan yang musim sejuk ada di musim panas. Makanan yang musim panas ada pada musim sejuk. Ajaib ke tidak? Ajaib. Macam kita hari ni musim hujan tengah lebat, buah durian mari. Mana ada durian musim hujan? Ada musim lain lah. Jadi musim panas ada buah musim sejuk ada buah musim panas. Zakaria tanya, qala ya Maryam anna laki hadza. Maryam, dari mana ni? Mu ambil mana ni pelik ni? Makanan yang ajaib adalah bukan musim dia ni. Dulu bukan ada ekspor import macam sekarang ni. Boleh hantar buah kapal terbang dah. Mekah ada buah durian. Subhanallah, busuk bangang sampai dekat Kaabah kan? Nak kata apa? Ada buah durian. Maria kata apa? Qalat huwa min indillah. Senang jawabnya. Maria kata makanan itu dari sisi Allah. Tanya apa gak Pak Cik Zakaria? Allah Ta'ala hantar mari aku. Ini karamat. Ada benda buah pada musim yang bukan musim dia. Allah Ta'ala, sungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Ini cerita Maryam. Kemudian cerita yang satu lagi dibawa oleh Imam Nawawi dalam muqaddimah bab ini, iaitulah cerita Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ni pelik ke tak pelik? Ajaib ke tidak? Tidur 300 berapa tahun? 309 tahun. Tidur apa 309 tahun? Sedar-sedar macam biasa, tak ada apa-apa. Hak cerita pelik-pelik orang ada cerita tu, rambut kuku dia belik sampai ke tubuh dah 300 tahun. Kita tak kegak kuku 3 bulan pun tak tahan dah tak? Lebih pada kucing dah, kitanya miau dah. 300 tahun. Jadi kuku belik, rambut banyak. Tak cerita Israeliat, cerita tak boleh pakai. Jadi kalau cerita panjang kuku tu, dia sedar tidur mesti dia tengok, kenapa kuku aku belik lama tidur ni? Dia tak tahu dia tidur bila. Yaum au mayaumin. 2 hari ke sehari kita tidur, tak tahu apa. Ambil duit nak pergi nak beli, orang terkejut tengok duit zaman bila ni? Duit 300 tahun dulu ni. Walau kalau zaman kita nak beli tahun ni, duit orang zaman Belanda dulu. Jumpa di Melaka, ada orang supermarket nak ambil duit. Terkejut ada, mari mana awak ni tak? Ini panggil cerita. Jadi orang tengok terkejut, tengok ayat. Wa iz i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين
wa idza gharabat taqriduhum zatas shimal. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, jadi puak-puak Ashabul Kahfi ini tinggal syirik, maka carilah tempat perlindungan dalam gua itu, nescaya Tuhan kamu akan melimpahkan sebahagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna untukmu dalam urusan kamu, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri. Jadi ceritanya pentingnya Ashabul Kahfi ini karamat Tuhan beri kepada dia, iaitulah boleh tidur begitu lama, tak rusak, tak punah apa-apa tubuh dia. Ini semua ni karamat. Jadi cerita Ashabul Kahfi ni alhamdulillah ana telah cerita panjang 12 siri cerita tadabbur surah Al-Kahfi. Para jemaah boleh tengok balik dalam rakaman kita kuliah subuh di masjid kita ni, alhamdulillah. Habislah ayat-ayat yang menyebut tentang 3 cerita yang dibawa oleh Imam Nawawi dalam kitab kita ini. Kemudian kita berpindah kepada hadis. Hadis yang pertama dalam bab ini, hadis 1503. 1503 hadis panjang. Panjang sekali cerita ni. Jadi kita baca dengar cerita lah kan. Wa an Abi Muhammad Abi Bakr Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma anna ashabas suffati kanu unasan fuqara. Tengok terjemahan lah, terjemahan terus panjang. Daripada Abu Muhammad Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahawa para sahabat ahli suffah. Siapa dia ahli suffah ni? Tanda ni pelajar-pelajar ni. Suffah ini satu tempat macam kalau kita kat macam bangsal, orang panggil basar tempat berteduh di belakang masjid Nabi. Itu dia panggil suffah. Kalau siapa dia pergi Madinah sampai sekarang ni, di belakang makam Nabi itu ada tempat tinggi itu. Lebih kurang tempat tu lah, tapi bukan situ. Itu nama dia Dakatul Aghawat. Orang panggil danga, tempat berehat Dak Al-Aghawat. Aghawat ni khadam masjid. Khadam masjid hok puyuh kerah tu zaman dulu. Lo ni khadam masjid orang Bangla dah tak ada dah puyuh kerah tu. Hilang dah dia punya kesenian dia tu kan. Tapi lebih kurang tempat tu dia panggil suffah. Suffah ni siapa dia? Suffah ini orang yang mari ke Madinah nak mengaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada kerja lain. Kerja dia mengaji. Kalau zaman lo ni macam hidup pondok lah lebih kurang dah. Hidup pondok tak kerja buat dah, kerja dia belajar. Jadi apa jadi? Jadi ahli suffah yang tinggal di Masjid Nabawi adalah orang-orang miskin. Tak miskin apa dia tak kerja buat, dia duk kerja nak perih je. Sesiapa yang punya makan untuk 2 orang, maka adalah ia mengajak orang ketiga. Nabi kata, "Hei sahabat, siapa dia buat makanan di rumah dia untuk 2 orang, ambil seorang lagi wakil, tambah 3 orang. Dan siapa yang mempunyai makanan untuk 4 orang, hendaklah dia mengajak orang yang kelima." Ini berkat dia panggil ni, karamat. Ada 5, ada ke-6, begitulah kira-kira sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata ada bajet 4, bawa 5. Abu Bakar As-Siddiq datang membawa apa dia ni? Bawa tetamu. Wa an Abu Bakar ja'a bi salasatin. Abu Bakar bawa 3 orang balik ke rumah dia. Untuk makan 3 orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam pula mengajak untuk 10 orang yang lain. Tengok Nabi ni pemurah. Dia tengok orang susah dia ajak makan lalu. Kita hari ni pun kalau tengok orang susah mari, kita ajak dia makan. Tak payah balik ke rumah pun tak apa, pergi kedai kopi pun tak apa, bagi makan. Tapi ada masalah sikit lah kadang-kadang. Ni hodok mitik rumah dekat bandar ni. Nak duit, kita kata awak nak apa duit? Nak makan. Mari masuk. Kita nak suruh dia ambil makan, ambil sepinggan, ambil air, kita bayar makan. Tak nak duit. Itu kadang-kadang menimbulkan kecurigaan. Kalau kan lapar makan orang belanja tu. Tak. Nak duit, nak beli rokok. Anak kalau bagi duit kata haram mau beli rokok. Mau beli rokok duit aku ni aku tak reda. Beli rokok bagi nasi tak mau. Ini masalah.
Tengok, Nabi kita ni pemurah. Kalau nak ajak orang, ajak yang betul-betul kita kenal, orang-orang susah, orang miskin. Jadi bila Abu Bakar balik rumah dia tinggal tetamu dia, suruh anak dia bagi makan. Abu Bakar pun pergi makan malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tinggal tetamu dia pergi makan dengan Nabi. Dia tak, yang pentingnya tamu dia, anak dia layan. Namun beliau menunggu sampai datang waktu Isya. Abu Bakar pulang ke rumahnya dan kemudian datang lagi setelah larut malam. Dia balik tengah malam dah Abu Bakar ni. Isterinya bertanya, apa yang menghalangi untuk menemui para tetamu? Awak balik tetamu, kamu pergi mana ni? Abu Bakar kembali bertanya, apakah kamu telah memberi makan malam kepada mereka? Aku pesan dah ke tadi, Kang Abdul Rahman yang suruh bagi makan tetamu ni, tak bagi lagi. Kata di anak dia, mereka menolak untuk makan sebelum kamu datang menemui mereka. Tetamu pun jenis orang baik juga. Kami tak makan, tunggu Tuan Syekh Abu Bakar balik makan sekali baru kita makan. Ini masalah kita. Kita kadang-kadang tetamu kalau pergi rumah, kalau boleh kita duduk sekali dengan dia makan baru selesa. Ni tuan rumah, makan dia tengok saja. Jadi tetamu dia awal malu setengah tu nak makan. Jadi kata di sini, mereka menolak untuk makan malam sebelum kamu datang. Tak mau makan, dia tunggu tuan balik. Kami telah menawarkan kepada mereka tapi mereka menolaknya. Mereka tak mau makan. Abdul Rahman berkata, kemudian aku pergi bersembunyi. Tengok ayah dia nampak macam nak marah ni. Abu Bakar ni lembut orangnya, tapi dengan anak tegas, backing sikit. Abdul Rahman kata, aku pergi sembunyi, takut kena marah. Abu Bakar panggil, ya Abdul Rahman, panggil tak mari. Abu Bakar guna perkataan yang agak, ya Guntar, ya Gunsar. Ya Gunsar ni kalau bahasa kita, hau tak cerdik tu mari. Ni ayah ni kadang-kadang backing dia panggil anak dia, ada juga bahasa sikit. Beliau mencaci dan memakinya. Dia berkata, makanlah dengan rasa yang tidak enak. Demi Allah, aku tidak akan makan selama. Abu Bakar bersumpah, demi Allah aku tak akan makan malam ni. Nak marah sebab tetamu dia tak makan, anak dia tak bagi makan kepada tetamu. Jadi Abdul Rahman berkata, demi Allah, tetamu-tamu dia bersumpah juga, demi Allah kami tidak mengambil satu suap melainkan melainkan tuan makan juga, Abu Bakar makan juga. Jadi cerita dianya, bila habis dia punya marah tadi, pakat makan lah. Apa jadi? Kata Abdul Rahman, ni cerita karamat ni. Demi Allah kami tidak mengambil satu suap melainkan tumbuh lagi di bawahnya lebih banyak dari apa yang diambil sehingga mereka kenyang. Maka bismillah, dalam tala tu naik uluk tumbuh. Mana makanan dia tu, roti dia tu lagi banyak. Sudahlah. Maka siapa kenyang lagi banyak makanan. Ini dipanggil karamat. Ini berlaku. Siapa dia habis, apa jadi? Abu Bakar kemudian melihat kepada makan itu dan dia berkata kepada istrinya, wahai saudara Bani Firas, apa ni? Kenapa makanan lagi banyak ni? Dia jawab, tidak apa-apa, demi kebahagiaanku sesungguhnya dia sekarang lebih banyak 3 kali ganda daripada sebelum ini. Allahu Akbar. Orang makan lagi banyak. Kita kalau jadi lagu ni bising satu dunia, pakat mari cari kita dah. Abu Bakar lalu memakan daripadanya dan berkata, sesungguhnya sumpah saya untuk tidak makan tadi adalah datang dari syaitan. Kemudian dia makan satu suap daripadanya, kemudian dibawanya kepada Nabi SAW, dan di pagi harinya ternyata makanan tersebut tetap utuh seperti semula, banyak lagi. Di antara kami dengan kaum itu ada perjanjian, lalu berlalulah masa itu, kami berpecah menjadi 12 orang dan setiap orang disertai beberapa banyak orang. Allah yang lebih tahu berapa jumlah orang yang bersama dengan setiap kami. Lalu mereka memakan makanan itu. Subhanallah. Dah lah semalam makan tak habis dah. Bila Nabi Abu Bakar kata esok kita ada 12 kumpulan, setiap kumpulan ada lagi orang, makan makanan ni tak cukup lagi. La ilaha illallah. Ini dipanggil karamat. Dalam satu riwayatin, Abu Bakar bersumpah untuk tidak makannya.
Abu Bakar kata, wallahi aku tak mau makan. Nak marah ni. Isteri juga bersumpah untuk tidak makannya, dan tetamu turut bersumpah untuk tidak makannya, sehingga Abu Bakar mahu makan. Tuan rumah bersumpah tak mau makan, tamu kata wallahi kami tak makan selagi Abu Bakar tak makan. Habis ni pula Abu Bakar berkata, ini dari syaitan. Syaitan. Abu Bakar kata, sumpah aku tadi syaitan kacau lah, mari kita makan. Kemudian beliau kan dia meminta dihadirkan makan itu, lalu beliau makan dan mereka pun makan. Setiap kali mereka mengangkat satu suap makanan, maka di sebelah bawahnya tumbuh makanan yang lebih banyak dari suapan yang diambil tadi. Abu Bakar berkata, wahai saudara Bani Firas, apa ini? Dia tanya, macam tadi tanya isteri dia. Isteri dia kata, tak tahu, makanan ni lebih banyak daripada sebelum makan tadi. Allahu Akbar. Jadi panjanglah hadisnya. Kesimpulan kita dalam hadis ini apa dia? Iaitulah hazihi qissah, cerita ini Imam Nawawi bawa buat mari kepada kita cerita karamat, kemuliaan Allah Ta'ala beri kepada siapa? Kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapa dia Abu Bakar ini? Tanda situ, afdal awliya hazihil ummah alal itlaq. Abu Bakar lah wali Allah Ta'ala yang paling afdal selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia paling afdal. Kita terlupa bila sebut bab wali, kita terlupa wali mana paling afdal, wali kutub lah, wali tu, wali ni, terlupa pada wali Abu Bakar. Sedangkan dia yang manusia yang paling baik, manusia yang paling hebat lepas daripada Nabi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kita kata jadi mahalus syahid daripada Abu Bakar ini, maka Abu Bakar bila dia tengok benda pelik lagi ni, dia bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi tengok ini apa yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita tengok banyak lagi hadis-hadis yang menyebut tentang karamat al-awliya, kemuliaan karamat yang berlaku kepada wali-wali Allah Ta'ala ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam perbincangan yang akan datang. Yang penting bagi kita di sini berlaku kepada wali yang paling besar dari umat ini. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kita terlupa kadang-kadang. Wali tu dia nampak orang lain, nampak orang tu orang ni, terlupa ke wali yang betul-betul siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq, wali yang pertama. Kemudian kita akan sambung lagi wali yang kedua pula, iaitulah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil